Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Husna binti Muhammad Saleh. Nombor kad matrik D183-11057. Hari ini saya nak terangkan sedikit tentang tajuk bakhil. Bakhil atau al-syuh adalah satu sifat menahan diri dari memberi meskipun keperluan peribadi telah berjaya dipenuhi. Okey, maksudnya kat sini seseorang tu dia dah cukup keperluan dia, tapi dia tak nak memberi kepada orang lain. Dengan kata istilah, dia tak nak berkongsi dengan orang lain. Seterusnya, bakhil juga bermaksud seperti loket, tangkal jering, kikir dan tamak. Disebut dalam surah Al-Lail ayat ke-8, sebaliknya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahan. Okey. Dia nak kata macam dia dah cukup kemewahan, kekayaan, dia dah ada semua tu. Tapi dia tak nak sedekah kepada orang lain, dia tak nak memberi, maksudnya macam dia tak nak berkongsi lah kepada orang lain. Menurut Kamus Dewan Bahasa, bakhil bermaksud tidak rela memberi atau meminjamkan sesuatu kepunyaannya. Dia juga popular dengan istilah kedekut. Okey. Maksudnya senang nak kata macam orang yang bakhil ni dia memang tak akan berkongsi rezeki dia tu dengan siapa-siapa pun, sebab dia terlampau tamak dengan rezeki kekayaan, kemewahan yang Allah beri pada dia. Sekian, terima kasih. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Zainuddin dan nombor kad matrik saya di 183-11132. Saya akan sambung daripada kawan saya tadi. Saya akan membincangkan tentang dalil yang berkaitan dengan bakhil. Di sini terdapat daripada dua sumber, iaitu sumber yang pertama ialah sumber Al-Quran dan yang kedua ialah sumber hadis. Saya akan mulakan dengan sumber Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Maksudnya, dan jangan sesekali orang-orang yang kikir dengan kurnia yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka mengira bahawa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah yang segala-galanya yang ada di bumi dan juga di langit. Allah itu maha teliti dengan setiap apa yang kamu kerjakan. Daripada surah Ali Imran ayat 180. Maksud ayat ini ialah jangan sesekali orang-orang yang kikir dengan kurnia yang diberi Allah Ta'ala itu kepada mereka yang mengira bahawa kikir itu baik, sedangkan sebenarnya kikir itu buruk bagi mereka. Kikir ini apa? Kikir ini bakhil. Sama je. Apa tu? Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Maksudnya nak kata itu salah satu balasan lah daripada Allah SWT tentang sifat bakhil. Kalau kita tetap dengan sifat bakhil kita akan mendapat balasan di hari akhirat. Iaitu kalau daripada sifat bakhil ni kita akan mendapat balasan, Allah gantungkan semua harta-harta yang kita bakhil tu dekat leher mereka. Dan Allah, seperti yang kita tahu, Allah lah yang memiliki semua harta yang ada di bumi, di langit, semesta alam ni. Allah maha melihat dengan setiap apa yang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Maksudnya di sini ialah
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga diri, iaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan kurnia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan azab yang menghinakan untuk orang-orang kafir. Surah An-Nisa ayat 36 hingga 37. Maksudnya kat sini dia nak kata yang apa tu, kita sebagai hamba Allah, kita kena sama Allah, kita tak boleh mempersekutukan Allah. Itu salah satu perbuatan yang dosa besar. Dan Allah telah berfirman, buatlah baik kepada orang tua, sesungguhnya redha Allah itu terletak pada kedua orang tua kita. Seperti yang kita tahu, karib kerabat kita, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga sejawat, tetangga dekat, tetangga jauh, semua termasuk hamba Allah. Sesungguhnya Allah ni tak suka orang yang sombong, yang membangga diri. Kita, contoh, kalau kita manusia, kita pun tak suka tengok orang sombong kan, macam sombongnya dia, belagaknya dia. Apatah lagi Allah SWT. Allah SWT pun tak suka tengok hamba dia yang sombong bongkak ni. Orang yang membangga diri ni apa? Orang yang kikir, orang yang kikir, orang yang bakhil. Selain itu apa tu, orang dah lah orang tu dah bakhil, lepas tu dia suruh orang lain tu buat bakhil juga. Lepas tu diorang ni sembunyikan kemuliaan yang Allah dah bagi kat diorang. Allah dah bagi peringatan dalam Al-Quran ni, Allah akan menyediakan azab yang menghinakan untuk orang-orang kafir ini. Seterusnya ialah daripada sumber Al-Quran lagi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal akhbari والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang yang alim, rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta manusia dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya ke jalan Allah, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang dulu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Maksudnya ayat ni daripada surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Dalam surah ni, ayat ni dia nak kata yang macam, kalau kita ada harta, kenapa, apa salahnya kita menginfakkannya ke jalan yang benar, ke jalan Allah, ke jalan yang lebih diredai? Apa gunanya kita simpan harta tu untuk diri kita? Harta ni milik Allah. Harta ni tak akan ke mana. Esok lusa kita akan mati juga. Kalau kita mati, bukannya boleh buang masa harta. Harta ni tak akan kekal pun. Harta ni tak menjamin apa-apa. Dengan sifat bakhil ni, kalau kita ada harta, lepas tu kita tak buat dengan sebaik-baiknya, kita tetap akan mendapat balasan walaupun kita kaya kat dunia ni. Allah akan mempersoalkan setiap apa yang kita lakukan. Allah akan mempersoalkan ke mana perginya harta yang kita ada tu sewaktu kita hidup. Okey, seterusnya saya akan berikan tentang dalil daripada hadis tentang bakhil. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, takutlah kamu daripada melakukan perbuatan zalim, kerana sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Dan takutkanlah kamu daripada bersifat bakhil, kerana sesungguhnya perbuatan tersebut membinasakan umat-umat yang sebelum kamu. Sifat bakhil mendorong mereka pertumpahan darah sesama sendiri dan menghalalkan yang haram.
Maksud daripada saya akan huraikan hadis ni. Yang pertama ialah umat Islam dikehendaki bersifat pemurah serta berbelanja secara sederhana dan menjauhkan diri daripada sifat bakhil. Macam yang kita tahu, kita memang dalam Islam kita disarankan hidup secara sederhana, bukan terlebih, bukan terlalu lebih, bukan terlalu kurang, iaitu sifat sederhana. Sifatlah sederhana dalam apa juga keadaan sekalipun. Yang kedua ialah kezaliman antara dosa besar. Orang yang melakukan kezaliman di dunia, sama ada kepada diri sendiri atau orang lain, akan mendapat pembalasan yang setimpal daripada Allah pada hari kiamat. Maksudnya orang yang melakukan kezaliman kat dunia ni tetap akan mendapat balasan. Balasan ni macam mana? Balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Allah dah sediakan setiap perbuatan kita, Allah dah sediakan pembalasan yang setimpal. Bila? Pada hari kiamat. Yang ketiga, sifat kerekut atau bakhil boleh mendorong manusia bersengketa dan berbunuhan sesama sendiri atau orang lain dan akan mendapat pembalasan yang setimpal pada hari kiamat. Sifat kerekut kan? Sifat kerekut dan bakhil ni dia akan mendorong manusia bersengketa, bergaduh, dan lebih teruk boleh jadi pembunuhan. Sebagai contohlah, antara adik-beradik. Adik nak minta pinjam 100 setengah sebab nak buat beli barang. Lepas tu abang ni pula sifat dia sifat bakhil, jenis kerekut. Ada je duit tapi dia macam tak bagi. Dia kata, nak buat apa? Aku penat-penat cari duit, kau senang-senang je nak minta pinjam apa semua. Cari duit sendiri. Mestilah adik akan rasa macam tak puas hati. Kenapa? Abang sendiri tak nak tolong. Macam tu lah kan. Lepas tu yang terakhir ialah sifat kerekut atau bakhil boleh mendorong manusia bersengketa dan berbunuh sama sendiri serta menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir ialah sifat kerekut dan bakhil boleh mendorong manusia bersengketa dan berbunuhan sama sendiri serta menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Kebiasaannya, semua sifat-sifat yang negatif ni, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang dalam Islam, benda tu akan mendorong kita melakukan perkara yang haram, yang lebih jauh, yang lebih teruk. Seterusnya ialah hadis riwayat An-Nasri. Jauhilah 7 kehancuran yang dapat menimpa kalian. Lalu sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, menyekutukan Allah, bakhil, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh zina wanita mukminat yang suci. Maksudnya kat sini, 7 kehancuran yang dimaksudkan kat sini ialah 7 dosa-dosa besar. Menyekutukan Allah semestinya dosa besar. Bakhil itu dikira dosa. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Semua yang saya sebutkan tadi, semuanya adalah 7 kehancuran yang akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat kelak. Hadis riwayat Abu Daud, tidaklah seseorang meminta kelebihan harta yang dimiliki tuannya lalu dia tidak memberinya, kecuali akan didatangkan ketika pada hari kiamat kelebihan harta itu berupa ular botak. Okey, itu saja daripada saya. Sekarang saya akan beri leluhur kepada kawan saya yang lain untuk menjelaskan tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfati Auni binti Mu'afazin. Saya ingin menerangkan tentang khasiat sifat bakhil. Khasiat sifat bakhil ini terbagi kepada 3. Yang pertama, bakhil mengakibatkan menyeret pelaku yang terjerumus ke dalam berbagai perbuatan dosa. Seseorang yang terkena penyakit bakhil akan menjauhkan dari berbagai perbuatan baik yang berkaitan dengan Allah SWT atau sesama manusia. Sebaliknya, ia akan selalu mendekati perbuatan jelek dan menimbulkan diri dengannya. Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti bahawa kebakhilan akan membawa kita pada berbagai perbuatan dosa dan kehinaan. Yang kedua pula, bakhil mendapatkan azabnya pedih di akhirat. Kebakhilan tidak hanya mengimbas pada kehidupan seorang di dunia dengan keguncangan dan tidak tenang, akan tetapi musibah tersebut terus menyisir pelakunya hingga ke negeri akhirat dengan azab yang pedih di neraka. Kebakhilan ketiga ialah bakhil dapat dijauhkan dari keimanan Allah SWT. Kekikiran dan keimanan tidak akan berkumpul dalam jiwa seorang. Kekikiran akan mengikis keimanan seseorang sedikit demi sedikit.
Sebaliknya, orang yang gemar berinfak, Allah akan kuat imannya kerana yakin bahawa pahala akan menanti di akhirat. Di samping berusaha, kita juga harus berdoa agar dijauhkan dari kebahilan. Di antara doa yang diajar Rasulullah SAW ialah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal junni wa a'udzubika min an uridi ila arzali umri wa a'udzubika min fitnati dunia wa a'udzubika min qab. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bahaya, aku dilindung kepadamu dari penakut, aku berlindung kepadamu dari kembali ke usaha yang terhina, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa kubur. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara untuk menghindari sifat bakhil. Yang pertama, meyakini bahawa Allah SWT pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua, menjadikan harta sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Seperti mengingati bahawa maksud tujuan harta adalah untuk sekadar memenuhi kebutuhan kehidupannya. Sisanya adalah untuk simpanan diri kelak di akhirat dengan cara disedekah. Yang ketiga, pandai bersyukur atas nikmat Allah SWT. Nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia merupakan pemberian yang terus-menerus dan bermacam-macam bentuk, baik zahir maupun batin. Yang keempat, sentiasa memetik hikmah dari kehidupan orang-orang dufa dan cacat. Allah SWT menjanji dalam Al-Quran bahawa mereka berbuat baik memenuhi hak dan tidak melanggar larangan terhadap kaum dufa akan diberi ganjaran. Ganjaran itu antara lain adalah menyebut sebagai orang yang berbakti, benar imannya, dan orang yang bertakwa kepadanya. Kekasih yakni Nabi SAW memerintah tujuan perkara kepadaku. Beliau memerintah agar mencintai orang miskin dengan dekat mereka. Beliau memerintah agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia, juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata tanpa didengar oleh orang tadi, Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diuji kerana Allah kepada dan melebihi aku dengan melebihi sempurna atas kebanyakan makhluknya, maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. Yang kelima, mengetahui dan merasa takut dengan keburukan sifat bakhil. Contoh, sentiasa mendekati diri kepada Allah SWT, memohon ampun dan pelindung dari nafsu dunia agar dijauhkan dari kesorakan dan kekikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk yang seterusnya saya nak ceritakan sedikit kisah tentang kisah yang memberi pengajaran kepada kita semua yang berkaitan dengan sifat bakhil. Okey, kisah ni sangat-sangat masyhur ya dalam kalangan kita semua, iaitu kisah tentang Qarun dan Nabi Musa AS. Okey, Qarun ni adalah salah seorang daripada umat Nabi Musa AS, dan dia juga mempunyai talian persaudaraan dengan Nabi Musa AS. Okey, Qarun ni dia dikurniakan oleh Allah SWT kelapangan rezeki dan kekayaan harta benda yang tak ternilai banyaknya. Okey, dia punya kekayaan tu sangat luar biasa, tak ada siapa dapat tandingi kemewahan dia. Kemudian para pembawa kunci, dia ada pekerja macam orang zaman sekarang ada orang gaji kan. Dia punya kekayaan ni sampaikan ada pekerja yang dihaskan untuk bawa kunci harta peti khazanah dia. Sampaikan para pekerja ni tak larat dah nak angkat semua kunci-kunci dia. Okey, Qarun ni dia hidup mewah dan menonjol dalam kalangan masyarakat dia. Dia punya sifat, dia dah kaya dan dia nak lagi kaya. Dia akan usaha untuk tambahkan lagi kekayaan dia. Dia ibarat macam kalau kita dah dapat segantang emas dan dia nak lagi segantang yang kedua dan seterusnya. Okey, macam mana yang kita tahu orang-orang kaya yang kebiasaannya dimabukkan dengan
harta benda, Qarun ni sikit pun tak ada rasa nak berkongsi dengan kekayaan dia dengan orang yang susah, orang yang memerlukan. Dalam hidup dia, dia hanya fikirkan kesenangan dan kemewahan dia saja. Okay. Qarun ni juga dah dinasihatkan oleh semua pemimpin daripada kaum dia supaya sumbangkan sebahagian daripada harta dia. Tapi dia buat tak tahu je. Macam yelah, dia dah mabuk dengan kekayaan dia. Dia rasa semua tu hasil titik peluh dia. Kenapa dia perlu berkongsi? Sampaikan disebabkan dia punya kekayaan tu, orang ramai semua kena tunduk, patuh kepada dia. Qarun ni dia kaya, lepas tu dia sombong lagi. Dia sombong, dia cakap kat semua orang yang bagi nasihat yang kekayaan dia tu semata-mata hanya kerana hasil titik peluh dia. Maksudnya macam tu lah, dia rasa benda tu hasil dia sendiri, kenapa perlu dia nak kongsi kepada orang lain. Okay. Sifat dia yang bakhil. Kemudian dia juga riak. Dia sangat menunjuk dengan kekayaan dia. Sampaikan ada orang yang berasa iri hati. Dan ada orang yang sampai terfikir, kenapa? Tak adil. Dia Qarun ni tak kongsi harta benda dia, tapi kenapa dia masih lagi diberikan kemewahan hidup, kesenangan hidup. Okay. Kemudian Nabi Musa sampaikan dakwahnya kepada Qarun. Allah perintahkan Qarun supaya keluarkan zakat. Kemudian Qarun berikan banyak alasan supaya dia tak nak bayar zakat. Dan sebab dia fikir bila dia keluarkan zakat dia akan rugi. Dia tetap mengelak daripada bayar zakat dan dia memfitnah pula Nabi Musa. Dia cakap Nabi Musa ni sengaja je nak ambil kesempatan dekat orang-orang yang kaya. Sebabkan sifat dia yang terlalu bongkak, angkuh dan bakhil, Allah turunkan bala kepada dia dengan menenggelamkan segala harta benda dia sekali dengan dia, tenggelam dalam bumi. Sebab itulah sekarang orang panggil harta Qarun. Sebabnya dengan kisah ni dia ditenggelamkan dalam bumi. Okay, kemudian yang seterusnya, bakhil dalam berselawat. Okay, bakhil dalam berselawat ni terdapat banyak hadis yang mengatakan bahawa, yang kita tahu bakhil ni kedekut, tak nak keluarkan duit, tak nak kongsi rezeki, macam tu kan. Tapi dalam selawat pun ada sifat bakhil dia. Maksud bakhil dalam selawat ni, bila nama Nabi disebut dekat sisi kita, dekat sekeliling kita, kita tak berselawat balik dekat Nabi. Macam contoh, orang sebut Nabi Muhammad SAW. Jadi kita pun kena sebut SAW. Kalau kita tak sebut, maksudnya kita apa? Bakhil. Ada satu hadis Rasulullah SAW sabda yang bermaksud, cukuplah dengan disebut sebagai kedekut apabila namaku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak berselawat ke atasku. Okay, jadi kat sini nak cakap bakhil ni bukannya dari segi harta saja. Banyak aspek sebenarnya. Dalam selawat pun ada bakhilnya. Jadi kalau kita nak tergolong daripada golongan orang yang bakhil, apabila kita mendengar Nabi Muhammad SAW disebut, maka dituntut ke atas kita untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.